Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nina Syah binti Abdullah. Bernama metrik 280366. Kami merupakan kumpulan 9 yang menjalankan perniagaan yang dinamakan Kaki Sambal UUM. Produk kami ialah sambal bilis garing Kak Siti yang merupakan satu-satunya produk jualan kami. Sambal bilis garing ini mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri yang membuatkan perniagaan kami mendapat sambutan ramai. Seterusnya, bagi carta organisasi Kumpulan 9 didahului oleh pengarah urusan iaitu saya sendiri, Nini Nashwa, dan di bawahnya turut dibantu oleh 9 ahli kumpulan yang bergerak aktif dalam perniagaan kami. Pertama sekali, pengurus kewangan iaitu Nurul Fahana, kemudian pengurus pentadbiran iaitu Syarmita, pengurus sumber manusia ialah Anis Anisa, pengurus jualan ialah Syahira, pengurus pembelian iaitu Archana, turut dibantu oleh pengurus perkhidmatan pelanggan iaitu Siti Zulaika, pengurus pemasaran ialah Yamini, pengurus pengagihan iaitu Nur Husna, dan akhir sekali yang turut bergerak aktif iaitu pengurus pengeluaran iaitu Nur Syafiqah. Kesemua ini saling membantu antara satu sama lain bagi menjayakan perniagaan kaki sambal UUM ini. Dalam pada itu, idea untuk memulakan perniagaan ini adalah apabila kami memilih pendekatan yang berasaskan kepada membantu pelajar. Hal ini kerana perniagaan kaki sambal UUM bukan hanya menjadi satu sumber pendapatan tetapi juga membawa makna dan dapat memberi impak yang positif kepada komuniti UUM. Memandangkan pelajar sibuk dengan kelas yang padat iaitu daripada pagi sehingga petang dan tidak sempat untuk membeli makanan, maka sambal bilis garing Kak Siti ini akan menjadi pilihan para pelajar. Perniagaan ini dinamakan sebagai perniagaan kaki sambal UUM adalah kerana produk yang dijual adalah produk berorientasikan sambal yang merupakan makanan yang diterima oleh kesemua rakyat Malaysia, tidak kira bangsa maupun budaya. Tidak dapat dinafikan bahawa pelajar UUM kebanyakannya menggemari sambal dalam setiap sajian makanan, maka perkataan kaki sambal UUM amat bersesuaian untuk dijadikan sebagai nama perniagaan kami. Akhir sekali, bagi perolehan pembiayaan pula, kumpulan kami mengeluarkan RM70 setiap orang bagi modal permulaan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembantuan berikutnya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Syarmita Mayupan, matriks nombor 280127. Saya akan membentangkan tentang visi, misi, tujuan dan strategi perniagaan kami. Visi perniagaan ialah pertama, menjadi sambal kaki UUM Enterprise sebagai organisasi yang terkenal di dalam dan di luar kampus. Kedua pula, menjadi sambal ikan bilis garing sebagai makanan kelas pertama. Misi pertama ialah pasarkan produk sambal ikan bilis garing pada harga yang berpatutan. Kedua, memberi kepuasan dan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan. Ketiga, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan fleksibel bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan 100%. Tujuan perniagaan pertama ialah meningkatkan kualiti produk. Memastikan sambal ikan bilis garing memiliki rasa dan tekstur yang konsistensi untuk memuaskan hati pelanggan. Kedua pula, membina jaringan pelanggan. Mencari pelanggan yang baik dengan cara yang efektif melalui media sosial dan sebagainya. Yang ketiga pula, menambahbaikkan penghasilan dan kewangan. Menetapkan sasaran kewangan yang realistik dan terukur untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perniagaan. Strategi perniagaan pertama ialah pemasaran digital. Membina hubungan dalam talian melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok dan juga laman web untuk mempromosikan produk. Kedua pula, menjaga aliran tunai perniagaan sebaik-baiknya. Aliran tunai masuk iaitu pendapatan melebihi aliran tunai keluar iaitu perbelanjaan untuk memastikan aliran tunai yang baik. Ketiga pula, bina hubungan yang rapat dengan pelanggan sedia ada. Memberi tumpuan kepada membina hubungan dengan pelanggan untuk berdaya saing dengan perniagaan lain. Akhir sekali, kerjasama dengan pengeluar makanan. Bekerjasama dengan pengeluar makanan
yang lebih besar untuk menjadi pembekal bagi produk mereka. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan produk kaki sambal UEM, iaitu sambal bilis garing Kak Siti. Kami menggunakan slogan lebih garing, lebih sedap, kerana bahan-bahan yang digunakan dalam sambal bilis kami adalah 100% homemade dan menggunakan bahan-bahan yang berkualiti. Antara bahan yang digunakan adalah bawang putih, bawang besar, cili kering dan ikan bilis. Produk-produk yang digunakan untuk membuat sambal bilis garing Kak Siti juga tidak menggunakan sebarang garam dan bahan pengawet. Ini bagi memastikan kualiti produk yang diberikan adalah berkualiti dan memenuhi cita rasa semua. Mengenai produk yang dikeluarkan oleh kaki sambal UUM, iaitu sambal bilis garing Kak Siti, kami mempunyai pelbagai kelebihan yang tersendiri, iaitu dari segi produknya. Yang pertama adalah sesuai dimakan dengan pelbagai cara, iaitu sambal bilis garing Kak Siti dapat dimakan dengan pelbagai menu dan lazat. Yang kedua adalah harga yang berpatutan, iaitu kami menawarkan harga serendah RM12 bagi harga satu paket sambal bilis garing, dan harga yang dikeluarkan adalah berpatutan bagi golongan pelajar UUM. Yang ketiga adalah dari rasa segi sedap dan ketagih, iaitu sambal bilis yang dikeluarkan adalah sedap dan mempunyai rasa ketagih untuk repeat order. Yang keempat adalah cara pembelian yang mudah, di mana kami menyediakan platform online dan juga face to face bagi pembelian sambal bilis garing Kak Siti. Yang kelima adalah dari segi tahan lama, iaitu sambal bilis ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan sesuai untuk golongan student. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi pembungkusan, iaitu pembungkusan sambal bilis garing Kak Siti menggunakan pembungkusan yang kemas dan sambal bilis tidak akan masuk angin. Bagi produk yang dikeluarkan oleh kaki sambal UUM, iaitu sambal bilis garing Kak Siti, kami mempunyai segmentasi pelanggan yang tertentu, iaitu yang terdiri daripada 3 golongan utama, iaitu yang pertama adalah golongan pelajar UUM, yang kedua adalah staf UUM, dan yang ketiga adalah dari kalangan peminat sambal itu sendiri. Ketiga-tiga segmentasi pelanggan ini dipilih kerana mudah, mempunyai permintaan yang ramai dan senang untuk proses jual beli dilakukan. Saya Syahira binti Syamsuddin bernombor matriks 280165 akan meneruskan perbentangan kumpulan kami dengan membentangkan tentang laporan kewangan bagi perniagaan kami. Jadi perniagaan kami iaitu kaki sambal UUM dapat menilai dan memastikan modal yang diperlukan pada peringkat awal perniagaan kami berdasarkan laporan kewangan ini. Laporan kewangan ini meliputi sumber dana, bajet permulaan, akaun perdagangan dan untung rugi, penyata aliran tunai dan penyata kedudukan kewangan bagi 3 bulan iaitu Oktober, November dan Disember pada tahun 2023. Jadi kita beralih kepada sumber dana. Sumber dana utama untuk kaki sambal UUM adalah modal rakan kongsi jangka pendek dan modal rakan kongsi jangka panjang. Jadi kami terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan dan masing-masing antara kami menyumbang sebanyak RM70 seorang dan kami berjaya mengumpul modal sebanyak RM700. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bajet permulaan bagi perniagaan kami iaitu kaki sambal UUM. Bajet permulaan meliputi dana permulaan dan juga belanja permulaan, di mana dana permulaan ini merujuk kepada sumber dana yang kami kumpulkan iaitu sebanyak RM700. Bagi belanja permulaan pula, terdapat beberapa belanja yang telah kami tanggung untuk menghasilkan jualan bagi produk kami. Antara belanja-belanja tersebut iaitu kos penghantaran sebanyak RM35, kos operasi sebanyak RM10, kos pemasaran sebanyak RM25
dan juga belanja komisen sebanyak RM35. Tambahan pula, perniagaan kami ini iaitu Kaki Sambal UUM merupakan sebuah perniagaan dagangan yang menjual semula produk perniagaan sambal bilis garing Kak Siti. Jadi, kami tidak perlu mengeluarkan kos belanja yang tinggi untuk menghasilkan jualan kami. Oleh itu, terdapat jumlah lebihan daripada bajet permulaan yang telah kami sediakan iaitu sebanyak RM405. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farhana binti Roslan dengan nombor metrik 2777931. Saya akan meneruskan pembentangan laporan keuangan bagi akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi adalah penyata yang meringkaskan anggaran hasil kos jualan dan perbelanjaan Kaki Sambal UM. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi Kaki Sambal UM pada bulan Oktober, November dan Disember 2003 adalah seperti yang ditunjukkan di sebelah. Seperti yang dilihat, anggaran jumlah untung kasar dan untung bersih bagi 3 bulan tersebut adalah sama kerana jumlah jualan, kos jualan dan jumlah perbelanjaan bagi setiap bulan adalah sama. Untung kasar diperoleh adalah RM175 setelah jualan sebanyak RM420 ditolak dengan kos jualan sebanyak RM245, iaitu berharga RM7 bagi setiap unit. Jumlah perbelanjaan pula adalah sebanyak RM105 termasuk kos penghantaran bernilai RM35, kos operasi bernilai RM10, kos pemasaran berjumlah RM25 dan belanja komisen berjumlah RM35. Untung bersih yang diperoleh adalah RM70 setelah menolak jumlah perbelanjaan daripada untung kasar. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan penyata aliran tunai. Penyata ini meringkaskan jumlah tunai dan sentara tunai masuk dan keluar bagi Kaki Sambal UM bagi bulan Oktober, November dan Disember. Pada bulan Oktober, jumlah kutipan tunai adalah sebanyak RM1,120 termasuk modal akan kongsi sebanyak RM700 dan jualan sebanyak RM420. Jumlah pengeluaran tunai pula adalah sebanyak RM350 termasuk jumlah perbelanjaan sebanyak RM105 dan kos balance stok bernilai RM245. Baki akhir bagi bulan Oktober adalah sebanyak RM770. Seterusnya, bagi bulan November, jumlah kutipan tunai adalah sebanyak RM1,190 termasuk baki awal RM770 dan jualan sebanyak RM420. Jumlah pengeluaran tunai bagi adalah sama seperti bulan lalu. Baki akhir bagi bulan November adalah sebanyak RM840. Pada bulan Disember pula, jumlah kutipan tunai adalah sebanyak RM1,260 termasuk baki awal RM840 dan jualan sebanyak RM420. Jumlah pengeluaran tunai juga adalah sama seperti bulan-bulan lalu. Baki akhir bagi bulan November adalah sebanyak RM910. Bahagian terakhir bagi laporan keuangan adalah penyata kedudukan keuangan. Penyata ini melaporkan aset, liability dan ekuiti pemegang saham Kaki Sambal UM bagi bulan Oktober, November dan Disember 2023. Pada bulan Oktober, jumlah aset iaitu tunai adalah sebanyak RM770, manakala jumlah liability dan ekuiti pemilik juga adalah RM770, iaitu modal awal sebanyak RM700 dan untung bersih jumlah RM70. Seterusnya, bagi bulan November, jumlah aset iaitu tunai adalah sebanyak RM840, manakala jumlah liability dan ekuiti pemilik juga adalah RM840, iaitu modal awal sebanyak RM770 dan untung bersih berjumlah RM70. Pada bulan Disember, jumlah aset iaitu tunai adalah sebanyak RM910, manakala jumlah liability dan ekuiti pemilik juga adalah RM910, iaitu modal awal sebanyak RM840 dan untung bersih berjumlah RM70. Itu sahaja daripada saya untuk laporan keuangan Kaki Sambal UM. Saya Anissa binti Muslim, nombor metrik 280085 dan saya akan membincangkan tentang dua perkara mengenai perniagaan kami. Yang pertama adalah berkaitan dengan catar alir operasi dan yang kedua adalah berkaitan dengan maklum balas daripada customer. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai catar alir operasi bagi perniagaan sambal bilis Kak Siti. Proses yang pertama adalah berkaitan dengan aliran modal. Setiap seorang daripada kumpulan kami menyumbangkan modal sebanyak RM70. Memandangkan ahli kumpulan kami mempunyai 10 orang, jadi keseluruhan modal yang disumbangkan adalah sebanyak RM700. Proses yang kedua pula adalah berkaitan dengan aliran stok, di mana adalah satu proses di mana kami mendapatkan stok daripada pengeluar. Jadi, untuk mendapatkan stok daripada pengeluar, kami telah pun membuat pembayaran stok awal secara atas talan berhubung dengan Certified Enterprise iaitu selaku pengeluar kepada perniagaan sambal bilis Kak Siti. Proses yang ketiga pula adalah berkaitan dengan proses pengiklanan.
Jadi, untuk melariskan lagi jualan kami telah pun mengiklankan produk-produk kami di pelbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga WhatsApp. Jadi, memandangkan kami telah mewawarkan jualan kami di pelbagai media sosial, jadi kami beranggapan bahawa produk kami akan diketahui dan juga mudah untuk dibeli oleh orang ramai. Proses yang keempat adalah di mana proses kami mengumpulkan semua pesanan daripada pelanggan untuk memastikan bahawa tidak ada satu pun pesanan yang tertinggal dan sebaliknya. Proses yang kelima adalah di mana apabila kami melaksanakan proses penjualan, jadi adalah wajar untuk kami juga mendapatkan bayaran. Jadi proses yang kelima adalah menerima pembayaran daripada pelanggan. Sejurus sahaja pesanan telah pun dibuat, kami amat menggalakkan pelanggan kami untuk membuat pembayaran secara atas talian ataupun boleh juga secara tunai. Dan proses yang terakhir adalah proses penghantaran, iaitu delivery. Jadi kami melaksanakan penghantaran secara dua kategori, iaitu yang pertama adalah cash on delivery dan yang kedua adalah self pick up. Selain daripada carta alir operasi perniagaan Sambal Bilis Kak Siti, saya juga akan menerangkan sedikit mengenai maklum balas daripada pelanggan kami. Jika dilihat maklum balas yang telah pun tertera, rata-rata pelanggan memberitahu bahawa mereka sangat berpuas hati dengan produk kami. Mereka juga akan sentiasa membeli secara berulang kali. Mereka juga menyatakan bahawa servis yang diberikan oleh ahli kumpulan kami adalah sangat terbaik. Jadi dapat saya simpulkan bahawa kami telah pun menjalankan perniagaan kami sehabis baik dan kami juga akan sentiasa memastikan kami memberikan layanan yang istimewa kepada pelanggan kami, memandangkan pelanggan adalah raja. Secara keseluruhannya dapat saya simpulkan bahawa kami sangat berpuas hati dengan perniagaan yang telah kami laksanakan bersama dan kami akan bersama-sama untuk memastikan bahawa perniagaan kami akan terus maju pada masa yang akan datang. Nama saya Archana Morgan, nombor metrik 280251. Saya akan meneruskan dengan menerang mengenai website. Dalam era digital hari ini, kehadiran dalam talian adalah amat penting. Tapak web berfungsi sebagai platform 24 jam yang membolehkan pelanggan boleh melawati dari mana-mana sahaja di dunia. Tapak web ini direka bentuk dengan baik dan kelihatan profesional boleh meningkatkan kredibiliti perniagaan kami. Ini menyediakan platform untuk mempamerkan produk kami, berkongsi testimoni pelanggan dan mewujudkan kepercayaan kepada bakal pembeli. Dan ini adalah halaman muka depan tapak web kami. Anda boleh tekan butang seterusnya, pautan secara automatik ke halaman seterusnya, iaitu halaman utama. Seterusnya adalah halaman utama kami. Kami meletakkan penerangan mengenai produk kami, iaitu membantu pelawat ke tapak web kami sering ingin memahami dengan cepat apa yang ditawarkan oleh perniagaan kami. Penerangan produk ringkas pada halaman utama menyediakan maklumat segera, membolehkan pelawat memahami intipati produk kami tanpa menavigasi melalui berbilang-bilang halaman. Seterusnya, kami juga berkongsi tentang maklumat pengasas yang menambah sentuhan peribadi pada jenama kami. Pelawat mungkin merasa hubungan yang lebih kukuh apabila mereka mengenali orang di sebalik perniagaan kami dan memupuk rasa kepercayaan dan keaslian terhadap produk kami. Halaman seterusnya adalah ramuan dan butiran package. Kami sediakan senarai ramuan menunjukkan ketulasan dan keterbukaan tentang apa yang masuk ke dalam produk kami. Ketulasan ini dihargai oleh pengguna yang semakin mengambil berat tentang kandungan yang memasukkan dalam produk kami. Ini membantu pelanggan ingin membuat keputusan termaklum tentang produk yang mereka membeli, terutamanya jika mereka mempunyai sekatan diet, alahan ataupun keutamaan tertentu. Kemasukan bahan-bahan membolehkan mereka menilai sama ada produk kami sejajar dengan keperluan mereka. Halaman seterusnya kami panggil sebagai maklum balas pelanggan, di mana maklum balas pelanggan yang positif berfungsi sebagai bukti sosial, menunjukkan bakal pelanggan ataupun orang lain mempunyai pengalaman positif dengan produk ataupun perkhidmatan kami. Ini mempunyai kepercayaan dan kredibiliti terhadap jenama kami. Akhir sekali, halaman ini dikenali sebagai media sosial ataupun hubungi kami, yang membolehkan pelawat mengakses profil media sosial kami dengan mudah dan ia juga dapat meningkat keterlihatan keseluruhan.
Platform media sosial menawarkan peluang unik untuk penglibatan dan perkongsian kandungan. Dengan memuat tapak web ke akaun media sosial, kami memboleh mempromosikan silang kandungan, promosi dalam pengumuman, memastikan mesej yang konsisten merantas semua platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Muhammad Syukri, nombor matrik nombor 280587. Seterusnya saya akan meneruskan dengan bahagian media sosial perniagaan. Perniagaan kami mempunyai 3 media sosial utama iaitu Facebook, TikTok dan Instagram. Kami menamakan kesemua media sosial kami dengan nama yang sama iaitu Sambal Bilis Kak Siti sempena nama produk jualan kami. Perniagaan kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan berhubung dengan bakal pelanggan kami. Mereka boleh terus berhubung dengan pihak kami jika mempunyai sebarang soalan berkaitan dengan produk kami menerusi laman sosial yang tertera. Setakat 26 hari bulan 12, 2023, kami telah memperolehi 41 followers bagi laman TikTok, 20 followers bagi laman Facebook dan 58 followers bagi laman Instagram kami. Di sini didapati laman Instagram kami memperoleh jumlah followers yang paling tinggi berbanding laman sosial media yang lain. Bagi laman Facebook kami, setakat 26 hari bulan 12, 2023, Facebook reach post kami mencapai 47 pengguna Facebook. Bermaksud 47 pengguna Facebook telah mengetahui dan pernah melihat konten dari laman Facebook kami. Seterusnya, mengikut reach setiap konten, median reach bagi konten berbentuk media adalah 7 orang, manakala median reach untuk konten berbentuk video adalah 6 orang. Seterusnya, kita lihat pada engagement laman Facebook perniagaan kami. Engagement meliputi bilangan reaksi, ulasan dan perkongsian pada siaran. Laman Facebook kami mencapai 233 bilangan engagement. Median siaran berbentuk image adalah 5 engagement, manakala median siaran berbentuk video adalah 4 bilangan engagement. Ini adalah di antara konten-konten di laman Facebook perniagaan kami yang terdiri daripada 4 jenis konten iaitu teaser promosi, maklum balas produk, hard sell and soft sell. Jumlah keseluruhan konten perniagaan kami adalah sebanyak 46 konten. Bagi laman sosial Instagram perniagaan kami, jumlah dapatan likes untuk keseluruhan konten kami adalah sebanyak 761 likes dan purata like setiap konten adalah dari 7 like ke 36 likes. Manakala bagi anggaran views konten pula mencecah di antara 95 views hingga 328 views. Ini adalah di antara konten-konten di laman Instagram perniagaan kami yang terdiri daripada 4 jenis konten iaitu teaser promosi, maklum balas produk, hard sell and soft sell. Jumlah keseluruhan konten postingan kami di Instagram adalah sebanyak 48 konten. Bagi laman TikTok perniagaan kami, setakat 26 hari bulan 12, 2023, jumlah keseluruhan likes untuk semua konten adalah sebanyak 663 likes. Manakala bagi views pula, anggaran tabatan views kami adalah di antara lingkungan 149 views hingga 2,711 views. Ini adalah di antara konten-konten di laman TikTok perniagaan kami yang terdiri daripada 4 jenis konten iaitu teaser promosi, maklum balas produk, hard sell and soft sell. Jumlah keseluruhan konten postingan kami di TikTok adalah sebanyak 49 konten. Nama saya Siti Zulaika binti Zainuddin, nombor matrik 280835. Saya akan meneruskan pembentangan dengan skop jualan. Bagi skop jualan perniagaan iaitu perniagaan kaki sambal UUM, kami telah mengambil stok jualan sebanyak 105 unit bagi sepanjang tahun 2023. Stok jualan diambil daripada pembekal utama kami iaitu Citify Enterprise.
Harga bagi seunit kos jualan adalah RM7, manakala harga jualan seunit yang telah ditetapkan oleh perniagaan kami pula adalah sebanyak RM12 seunit. Syarikat kami menyasarkan jualan sebanyak 105 unit pada akhir tahun 2023. Bagi mengira jumlah jualan pada tahun 2023, berikut merupakan pengiraan bagi jumlah jualan. Unit jualan adalah sebanyak 105 unit. Harga jualan seunit bersamaan dengan RM12 seunit. Maka jumlah jualan adalah RM12 seunit darab 105 unit bersamaan dengan RM1,260. Bagi bukti jualan pula, perniagaan kami menjalankan jualan secara langsung dan jualan secara tidak langsung. Jualan langsung seperti jualan terus kepada pelanggan secara bersemuka melalui penghantaran terus ke pelanggan. Manakala jualan secara tidak langsung pula adalah jualan menerusi aplikasi media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram atau melalui laman sesawang yang telah kami sediakan. Ini secara tidak langsung meluaskan target pasaran perniagaan kami bukan sahaja bagi pelajar dan staf UUM tetapi juga kepada orang luar yang ingin merasa produk kami. Pelanggan perniagaan kami kebanyakannya terdiri daripada pelajar UUM dan staf, namun jualan secara tidak langsung membolehkan kami juga menjual produk kami kepada orang luar. Berikut merupakan bukti jualan produk kami kepada pelanggan utama perniagaan kami iaitu pelajar-pelajar UUM. Hai, nama saya Yamini. Saya akan menjelaskan mengenai cabaran yang kami telah dihadapi sepanjang kami berniaga. Jadi di sini saya telah disenaraikan 3 cabaran utama yang kami dihadapi. Yang pertama adalah cabaran dalam pemasaran dan juga jualan, di mana mempromosikan barang yang menarik pelanggan, membangun jaringan pelanggan menjadi cabaran bagi kami sepanjang berniaga. Iaitu kami tidak tahu dan berasa bimbang adakah video-video dan juga gambar produk kami yang telah dipost dan dimuat naik dalam media sosial itu sampai ke orang ramai dan adakah mereka tertarik dengan produk kami. Cabaran kedua adalah persaingan. Kami mempunyai ramai pesaing dalam penjualan sambat ikan bilis garing ini kerana terdapat banyak perniagaan yang sedang membuat penjualan sambat ikan bilis di media sosial seperti Shopee dan juga TikTok. Dan bukan itu sahaja, harga jualan kami dan juga harga jualan pesaing lebih kurang sama. Jadi ia menjadi satu cabaran bagi kami untuk meneruskan penjualan kami. Dan kami rasa bimbang adakah pelanggan akan membeli produk kami daripada perniagaan-perniagaan yang lain yang sedang menjual produk yang sama. Cabaran ketiga yang kami dihadapi sepanjang kami berniaga adalah tekanan masa. Kami telah menghadapi tekanan masa yang tinggi, terutamanya apabila menghadiri kelas. Daripada masa yang sama, kami perlu menguruskan masa penghantaran tempahan produk kami kepada pelanggan kami. Kadang-kala kami terpaksa menghantar produk kami kepada pelanggan pada waktu malam disebabkan kami menghabis kelas lewat dan pada hari tertentu. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang kami dihadapi sepanjang kami berniaga. Di kesimpulannya, perniagaan yang kami jalankan ini sebenarnya ia mencungkil bakat dan kami dapat memperoleh pengalaman dalam berniaga. Media sosial merupakan sebuah platform internet yang sangat berguna terutamanya bagi mereka yang menginginkan pemasaran produk melalui media internet yang produktif tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. Perniagaan dan jaringan sosial melalui laman sosial sangat penting dalam perkembangan dan peningkatan jualan, malah pendekatan ini menjadi lebih efektif dalam era teknologi ini. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.